Hari ni, atas request kita nak buat kira-kira dividen kalau ASBF tu kurang daripada 1 tahun. Hi guys, pada subscribers yang baru, aku Fikri, selamat datang pada channel ni dan thank you so much for subscribing. Okay, straight to the point. Kalau nak tahu berapa dividen yang korang akan dapat kalau kurang daripada setahun, kalau bila kita terminate ASBF, korang cuma kena pergi dekat bawah, dekat link dekat bawah, download Excel file tu, buka file tu, ASB calculation. Okay, dalam ni ada ada kolom bulan, baki awal, tambahan, pengeluaran, baki akhir, baki minimum dan sebagainya lah. Okay, let's say kita buat ASBF sebanyak 200,000 pada bulan Januari. Okay, kita pinjam 200,000 bulan Januari. Katalah kita akan terminate bulan Jun. And pada bulan Julai, duit tu dah tak ada. Just delete dekat sini, baki awal kosong. So, dia akan reflect pada lepas tu dah tak ada baki dah. Bermakna kita take out semua 200,000. So, jumlah baki minimum bulanan adalah 1.2 juta. Purata baki minimum bulanan adalah 100,000. Jadi, kita masukkan je berapa kadar dividen pada tahun tu. Let's say 4.25 ataupun let's say tahun depan 4 lah. Okay. So, dividen pada tahun ni, kalau kita terminate pada bulan Julai, pada bulan Jun adalah 4,000. So, itu adalah jawapan kepada berapa dividen yang kita akan dapat bila kita terminate ASBF. Tetapi, bila kita terminate ASBF, bukan itu saja yang terjadi. Ada 4 perkara yang kita kena ambil tahu bila kita terminate ASBF. Yang pertama sekali, termination clause. Yang second, takaful kalau kita ada ambil. Third, amortization. 4 dan yang terakhir sekali adalah surrender value. First kali adalah termination clause. Termination clause ni, kebanyakannya dah tak ada dah. Tapi, sesetengah tempat macam RHB ada clause termination. Bermakna kalau kita terminate lebih awal daripada yang kita punya loan tenure macam 30 tahun ke, 40 tahun ke. Kalau kita terminate lebih awal daripada tu, kita akan dapat penalty. Kita dikenakan penalty. So, contohnya macam dalam RHB ni, kalau kita terminate dalam masa 2 tahun, kita akan dikenakan penalty. Tapi kebanyakan bank yang lain dah tak ada clause ni. Yang kedua adalah takaful. Bila kita ambil takaful ataupun insurans ke atas kita punya loan tadi, so in case kita mati, loan tu cancel lah, loan tu kira settle. Bank akan kenakan cas takaful tu lump sum kalau kita terminate. Okey. Ini adalah contoh bila kita ambil takaful. Tengok dekat financing amount tu adalah 195,000. Dan tengok dekat MySNB kat sini, nilai sijil adalah 195,000. Sama macam financing amount. Bermakna dekat sini kita tak ada ambil takaful. Tapi sebagai contoh, kalau kita ambil takaful, financing amount adalah 179,000. Tetapi dekat sijil ASBF kita cuma 173,000. So, kalau kita terminate ASBF yang ini, beza 6,000 tu tadi kita kena bayar lump sum pada bank. So, take a look perkara ni kalau kita nak terminate ASBF, kalau kita ada ambil takaful. Yang ketiga adalah amortization table. Wah, aku perasan ramai tak ada explain pasal amortization table ni. So, aku try untuk explain sebaik yang mungkin. Amortization ni adalah proses di mana kita bayar faedah dan juga kita bayar hutang kita pada masa yang sama. So, sebagai contoh, bila kita bayar hutang macam hutang kereta ke, hutang ASB ke, hutang PTPTN ke, whatever hutang, dia ada 2 perkara bila kita bayar hutang tu. Satu untuk kita bayar faedah, satu untuk kita bayar kita punya hutang tu sendiri. Contoh yang lebih jelas adalah, let's say kita bayar RM1,000. Kita bayar RM1,000 untuk kita punya ASBF. So, daripada RM1,000 tu, tak semua digunakan untuk bayar hutang kita yang RM200,000 tu tadi. So, bila kita bayar RM1,000, hutang kita tak jadi RM199,000. Tapi instead dia jadi RM199,600 macam tu. Sebab RM300 je digunakan untuk bayar kita punya hutang RM200,000 tu. Lagi RM700 tu
lagi RM700 tadi tu, bank ambil sebagai dia punya untung, sebagai dia punya faedah. Jadi makin lama kita bayar hutang, makin kurang faedah kita bayar, makin banyak prinsipal, makin banyak hutang kita bayar. Kalau tak faham, just komen kat bawah. Aku try untuk buat video pasal amortization saja. Dan yang terakhir sekali adalah surrender value. Surrender value ni basically adalah berapa banyak hutang yang kita dah bayar tadi tolak dengan hutang yang kita ambil. So sebagai contoh, tadi kita dah bayar RM1,000. So jadi RM199,600. So kita dah bayar sebanyak RM400 kepada bank untuk kita punya hutang. So RM200,000 tolak dengan RM199,600, bermakna sekarang surrender value kita adalah RM400. So, sekarang kita boleh buat simulation kira-kira kalau kita terminate ASBF kurang daripada 1 tahun. So, first kali korang pergi dekat link dekat bawah. Aku tak nak download app sebab macam leceh. Pergi je dekat website ni, calculatestuff.com, Financial Loan Amortization Calculator. Pergi kat link tu. Okay. Dekat loan amount, masukkan banyak mana loan amount korang letak. So, let's say RM200,000. Interest rate 3.5%. Term 35 tahun. Kita start 1/1/2021. Calculate. So, dekat sini boleh tengok monthly amortization. Okay, bulan pertama kita bayar interest banyak RM583. Bulan kedua RM582. Let's say untuk ini kita nak terminate bulan Jun. So, pada bulan Jun, balance hutang kita adalah RM198,776.64. Pergi dekat kita punya ASB calculation. Baki awal kita ambil ASBF RM200,000. Kita terminate bulan Jun. So bulan Julai dah tak ada. Let's say dividen tahun depan kita makmur lah, kita ambil 5.5%. So kita dapat dividen sebanyak RM5,500. On top of that dividend, kita akan dapat surrender value sebanyak RM200,000 tolak dengan baki hutang kita tadi. Baki hutang kita 198,776. Equal to RM1,800. Then kita akan tolak kalau ada termination clause. Let's say yang ni tak ada lah termination clause, kosong. And kita punya takaful. So kalau macam aku kena bayar takaful, tolaklah RM6,000. So, final amount yang aku akan dapat adalah RM724. Okay. So, korang maybe ada tertanya-tanya. Berbaloi ke sambung ASBF ni? Ni adalah pendapat personal. And pada aku, kalau dah ada SBF, just teruskan. Sebab investment macam ni, dia bukanlah skim cepat kaya. Kalau nak kaya cepat, kerja kuat, buat bisnes ke apa ke, and macam tu bolehlah kaya cepat. Tapi true investment macam SBF, dia akan makan masa at least 5 tahun. And for me personally, 10-20 tahun punya investment horizon. Tengok untung tu akan datang pada 5 tahun yang akan datang. So mana yang ada SBF,
teruskan. Kalau keadaan tidak memaksa, teruskan ASBF. Then, kalau 5 tahun still tak puas dengan pulangan, fine, terminate. Tapi kemungkinan besar bila dah sampai tahun kelima tu, korang akan rasa manis investment tu. Sebab time tu nak rolling pun tak ada masalah. Ataupun kalau korang biar compound, time tu compound pun dah besar. So, kemungkinan besar korang akan teruskan sampai 10 tahun atau maybe even habiskan tenure ASBF ni. So, itu pendapat aku, and aku sendiri kalau tak ada investment yang lebih baik daripada ASBF, aku akan just simpan je. So, itu saja untuk minggu ni. Hopefully korang dapat something. Anything, please komen kat bawah. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Hey guys, thank you for watching. Kalau korang rasa bermanfaat, please subscribe, like, share semua benda tu, komen kat bawah. And untuk video-video yang aku ada banyak buat video pasal alternative investment, pasal hartanah dan sebagainya, korang boleh please subscribe kat bawah.